Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Kita dapat bersama lagi kali ini dalam channel Cikgu Kimia Handsome, Master Kimia SPM. Dan kali ini kita akan membincangkan kimia tingkatan 4 dalam tajuk yang panjang, iaitu tajuk asid, base dan garam. Dan fokus kita pada kali ini ialah kepada kekuatan asid dan alkali. Yang keduanya kita melihat kepada sifat kimia asid dan sifat kimia alkali. Okey, baik. Yang pertama kita tengok dulu kepada kekuatan asid dan alkali. Okey, asid kita boleh bahagi kepada dua jenis, sama macam alkali juga. Yang pertama kita ada asid kuat. Okey, asid kuat ataupun alkali kuat. Cuma kita fokus di sini pada asid kuat ya. Asid kuat ialah asid yang pH-nya antara 1 hingga 3. pH-nya 1 hingga 3. Dan asid kuat, apakah yang dikatakan sebagai asid kuat? Yang pertamanya asid yang mengayon lengkap dalam air. Ya, asid kuat, asid yang mengayon lengkap dalam air. Kalau alkali kuat kita tukar saja, alkali yang mengayon lengkap dalam air. Poin yang kedua, menghasilkan kepekatan ion H+ yang tinggi. Itu kalau asid kuat. Kalau alkali kuat tukar je, kepekatan ion OH- yang tinggi. Okey, yang ketiganya, semakin tinggi kepekatan ion H+, maka semakin kecil nilai pH. Okey, itu pelajar maklumlah. Ya, pH 1, 2, 3. pH yang kecil kerana kepekatan ion hidrogennya tinggi. Okey. Kemudian kita tengok pula kepada asid lemah. Okey, pH-nya antara 4 hingga 6. Asid yang mengayon separa dalam air. Okey, kalau tadi lengkap, yang ini separa. Yang keduanya menghasilkan kepekatan ion H+ yang rendah. Okey, berlawanan dengan asid kuat. Yang ketiganya, semakin rendah kepekatan nilai H+, semakin besar nilai pH. Okey. Baik, kita tengok secara lebih mendalam lagi supaya kita pelajar-pelajar boleh faham dengan mudah. Okey, kita tengok gambar rajah ni ya. Ini nak mudahkan pelajar-pelajar faham asid kuat. Okey, contoh asid kuat ni, contohlah ya, kalau katakan asid kuat ini kita larutkan dalam air, ya. Maka kalau dia ada 4 molekul, contoh saja ya, maka keempat-empat molekulnya akan mengayon. Mengayon lengkap. So kita akan dapati bahawa ya, H+-nya, kepekatan H+-nya adalah tinggi. Okey. Sini H+-nya. Okey, sebaliknya kalau asid lemah, ya, asid yang mengayon separa, bermakna kalau ada 4 molekul, contohnya 2 saja akan mengayon, ya, menghasilkan H+, dan 2 lagi kekal dalam keadaan molekul neutral. So bermakna di sini kepekatan H+-nya adalah rendah. Okey. Baik. Kemudian pelajar-pelajar juga diminta supaya menghafal ataupun mengetahui contoh-contoh asid kuat dan asid lemah, alkali kuat dan alkali lemah. Okey. Okey, untuk contoh asid kuat, asid ini memang adalah asid kuat yang memang sudah kita tahulah, memang sudah dikelaskan sebagai asid kuat. Ada 3, iaitu asid hidroklorik, asid nitrik dan asid sulfurik. Walaupun ya kepekatannya mungkin rendah, tetapi dia tetap asid kuat. Okey, kepekatan asid itu mungkin rendah, mungkin contoh kepekatan asid itu 0.1 ya, tapi dia tetap asid kuat yang mengayon lengkap. Okey, untuk alkali lemah, pelajar-pelajar boleh ingat satu contoh yang mudah, iaitu asid etanoik ya, asid etanoik. Cuma kadang-kadang ada juga ya, ditanya juga ya, asid karbonik. Ini juga contoh asid lemah. Asid karbonik ni ya, mudahnya yang ada dalam larutan yang ada dalam minuman berkarbonat kita itu. Kemudian alkali kuat. Alkali kuat ini ada 2 contoh yang biasa, iaitu natrium hidroksida NaO dan kalium hidroksida Ko. Ini 2 yang masyhur, yang familiar. Kemudian alkali lemah ada 1 saja yang sangat biasa ditanya dalam peperiksaan, iaitu larutan amonia ya, larutan amonia. Okey. Itu 2 itu antara contoh-contoh asid kuat, alkali kuat, asid lemah dan alkali lemah. Baik. Kemudian kita pergi pula kepada sifat kimia asid. Ya, sifat kimia asid ni ada 3 saja. Pelajar-pelajar kena ingat 3 ni ya. Yang pertamanya ialah asid bertindak walas dengan hidroksida atau oksida logam.
menghasilkan garam dan air. Ingat dalam kepala, asid dengan oksida atau hidroksida logam, hasilnya ialah garam dan air. Ini pelajar wajib kena ingat. Okey, contoh ya. Asid nitrik dengan kalium hidroksida. Bertindak balas dengan kalium hidroksida. So, macam mana kita nak bentuk garam yang terhasil? Mudah saja. Kita hanya perlu tahu di manakah ya ion positif negatif ya pada setiap gabungan ini. Contoh di sini HNO3, H ini positif, NO3 negatif. Ya, K positif, OH negatif. So, K akan bergabung dengan K positif akan bergabung dengan negatif di sini. So, kita akan dapat nanti KNO3. Tambah, okey. Yang satu lagi tu hasilnya adalah air. Tak payah nak fikir-fikir lagi dah. Okey, contoh. Yang kedua, H2SO4, asid sulfurik dengan kuprom oksida. So, kita tahu H+, SO4 2 negatif, Cu2+, ya, O2 minus. So, bermakna Cu2 plus ini akan bergabung dengan negatif di sini, SO4. So, kita akan dapat jawapan nanti CuSO4 tambah air. Okey, mudah saja. Kemudian yang ketiganya ialah asid etanoik dan NaOH. So, etanoik ini formulanya CH3COO ini ialah negatif, H ini positif. Pecahan kat sini ya. Ini negatif. So, yang negatif ini akan bergabung dengan positif di sini, iaitu Na positif. Okey, kita akan dapat hasil nanti ialah Na CH3 COO plus H2O. Okey, mudah saja. Okey, dari sini kita tak perlu imbang, dah seimbang. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajar kena ingat, asid bertindak balas dengan logam akan menghasilkan garam dan hidrogen. Okey, contoh HNO3 bertindak balas dengan Mg. So, Mg ni pelajar tahu dia bercas positif. So, dia akan bergabung dengan negatif di sini, NO3 ini. Kita akan dapat nanti formulanya ialah MgNO3. Ya, sebab dia bercas 2, kita kurungkan 2 tambah dengan H2. Okey. Kemudian kita imbang, letakkan 2 di sini. Okey, begitu juga yang kedua, asid sulfurik dengan zinc. So, zinc bercas 2 plus akan bergabung dengan 2 minus untuk sulfat. Kita akan dapat sini ZnSO4 tambah dengan H2. Boleh ya? Kemudian sama juga dengan asid etanoik, CH3COO bercas negatif, H positif. So, Fe ini bercas 2 plus akan bergabung dengan CH3CO di sini. Kita akan dapat nanti Fe CH3COO. Okey, kurungan 2 tambah H2. Kita imbang. Okey, mudah saja. Yang ketiga, asid dengan logam karbonat. Ya, logam karbonat. Maka hasilnya ada tambahan satu lagi, garam, air dan karbon dioksida. Okey, tambah CO2 di sini. Contohnya ialah HCl dengan kuprom karbonat. Sama juga, Cu bercas positif 2 akan bergabung dengan negatif di sini Cl. Ya, kita akan dapat nanti CuCl2 tambah dengan ya karbon dioksida CO2 tambah dengan H2O. Kita imbang. Okey, selesai. Begitu juga dengan H2SO4 dengan kalsium karbonat. Kalsium positif akan bergabung dengan negatif sulfat. Kita akan dapat CaSO4 tambah CO2 tambah H2O. Okey, tak payah pening-pening dah. Ya. Sama juga kalau asid nitrik. So, Na cas positif akan bergabung dengan NO3. So, NaNO3 tambah dengan CO2 tambah dengan H2O. Kita imbang. Na sini 2, darab sini 2. So, sini pun 2. Okey, selesai. Okey, ini 3 sifat kimia asid yang pelajar wajib kena ingat. Okey, dan cara nak bentuk persamaan. Sebab inilah antara persamaan yang akan ditanya dalam ya peperiksaan. Ya, walaupun kita mungkin nanti akan belajar tajuk yang bukan acid base. Contoh dalam tajuk kadar tindak balas. So, kita akan masih menggunakan juga ya sifat-sifat kimia bagi asid ini. Okey, baik. Kemudian kita tengok kepada sifat kimia alkali. Yang ini kita bincang sekali lalu saja ya. Senang saja. Yang pertamanya alkali bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan air. Okey. Contohnya kita akan dapati barium hidroksida akan bertindak balas dengan asid nitrik dapat barium nitrat dan air. Sama juga Ba bercas positif akan bergabung dengan negatif di sini. Akan dapat BaNO3 2 dan air. Okey. Sama juga. Yang kedua,
Pelajar kena ingat, alkali bertindak balas dengan ion logam, dia akan menghasilkan logam hidroksida. Okey. Kalium hidroksida, kini alkali bertindak balas dengan Mg2 plus ion logam. Kita akan dapat magnesium hidroksida dan K+. Kita imbang nanti. Okey, yang ketiga, alkali bertindak balas dengan garam amonium. Akan menghasilkan garam, air dan amonia, gas amonia. Ya, garam, air dan amonia. Contoh garam amonia apa dia contohnya? Contohnya ialah amonium klorida. Ya, amonium klorida. Amonium apa? Contoh kan, itu garam amonium. So, kalium hidroksida ni alkali. Okey, alkali. Kita olah dengan amonium klorida, kita akan dapat kalium klorida, air dan gas amonia. Okey. Begitu juga kalau kita menggunakan garam amonium sulfat. Ya. So, masih lagi garam amonium. Tidak balas dengan NaO, kita akan dapat natrium sulfat tambah air dan juga gas amonia. Okey, ini 3 sifat alkali yang pelajar juga kena tahu. Bila kata alkali tidak balas dengan garam amonium, apa hasil? Dan 3 sifat kimia asid yang kita telah bincang di awal tadi. Jadi, pelajar-pelajar banyakkan latihan supaya dapat menjawab soalan ini dengan baik, dan sikit sebanyak penerangan kita pada kali ini harapannya dapat membantu pelajar memahami tajuk